soal hutang ni ialah kita di luar dia tak banyak sangat beza dengan kita di dalam semasa mentadbir lah. Maksudnya satu ialah jumlah hutang dari semasa ke semasa, bulan-bulan, tahun ke tahun kan. Satu lagi ialah dari segi trajectory, maksudnya unjuran hutang dan pola hutang itu bagaimana. Dan tidak ada siapa-siapa yang boleh menafikan kalau tidak dilakukan sesuatu, memang hutang itu akan terus berganda dan berganda dan berganda. Yang itu duduk kat dalam pun kita tahu, duduk kat luar pun kita tahu. Kerana setiap tahun kerajaan akan membentangkan penyata kira-kira di parlimen sebelum belanjawan kan. Bezanya duduk di dalam hanya satu. Kita tahu perincian hutang-hutang yang perlu dibayar dan juga projek-projek, kerana setiap hutang atau projek ataupun perkara-perkara yang telah diputuskan lebih awal itu, dari segi cash flow bayaran hutang itu berbeza-beza. Dia bukan macam perbelanjaan itu atau bayaran itu konsisten setiap tahun. Ada hutang yang diambil 7 tahun dulu, mula sebab saya tak pasti, mungkin ramai yang ini saudara Nazri nanti dia buat podcast dia lah. Hutang ni selalunya dia tak sama macam kita mortgage. Kita ambil mortgage, pinjaman rumah, katakanlah kita beli 500,000. Kita dah tahu terus dah tiap-tiap bulan kena bayar berapa kan. Hutang kerajaan ini sebahagian besarnya adalah melalui bond. Dan bond ni ada beberapa bentuk bond. Dan yang selalunya bond ini ialah untuk beberapa tahun tu kita bayar kupon dia, kita bayar interest je. Dan tiba-tiba dia ada satu bayaran yang besar. Yang itu yang bergantung kepada jadual pembayaran. Dan bila berada di dalam, yang itulah yang kita ada maklumat yang lebih. Kenapa tahun ini naik sikit, tahun depan kurang itu maksudnya sikit. masa tu bond to mature ke? Bond to mature. Dan sebab itu kalau saya tahulah angle soalan hutang ni selalunya orang tanya secara mudahnya dia akan nampak kenapa bila kerajaan ni naik, pentadbiran ni naik, hutang naik kan. Sebahagiannya itu betul lah atas keputusan pentadbiran masa itu. Tapi banyaknya juga ialah untuk membayar hutang-hutang yang telah diambil 7 tahun, 10 tahun yang lepas. Kerana maturity dia sampai kepada pada tahun itu kan. Itu juga ada sebab kenapa tahun ini kadang-kadang kedudukan fiskal lebih baik, tahun depan kurang sikit, kerana dia bergantung kepada bullet payment itu. Tapi yang penting bagi saya lah, kalau kita nak uruskan keseluruhan soal hutang ini, selain daripada kita menguruskan aliran tunai tiap-tiap tahun itu, ialah trajectory kita. Kita dah tahu kalau sesuatu ini tidak dibuat, maka hutang itu akan terus bertambah sampai bila-bila. Dan saya lebih fokus kepada perkara itu kerana kita tahu sasaran kita. Defisit kena turun masa ini, untuk masa 2025 contohnya mesti mencecah antara 3 ke 3.5%, kerana pada ketika itulah pada unjuran kita ia akan mula mengurangkan terbitan hutang dan juga bayaran interest hutang tiap-tiap tahun. YB ada